Boleh dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. InsyaAllah kita bersyukur kepada Allah. Kita mulakan dengan kalimah syahadah sama-sama pelan-pelan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul bertemu. Alhamdulillah diberikan kekuatan sedikit sebanyak untuk kita berjumpa. Terlalu banyak mesej dan panggilan telefon yang bertanya khabar. Alhamdulillah sekarang ni makin baik lah kot insyaAllah. Masih lagi dalam medication. Cakap pun tak boleh kuat, Allah izin pula speaker tertinggal dalam kereta. Jadi boleh dengar insyaAllah. Baik. Jadi banyak perkembangan yang berlaku pada hari ini yang menjadikan ramai rakyat Malaysia berada dalam keadaan resah dan gelisah. Tidak kiralah sama ada orang itu orang yang biasa ataupun orang yang mungkin kanak-kanak ataupun remaja Jadi kita telah mendengar berbagai perkara lah, ucapan-ucapan daripada pimpinan-pimpinan Malaysia ni yang menyatakan tentang sudah mula ada banyak diskriminasi. Diskriminasi yang menyebabkan ramai di kalangan kita ni yang tidak puas hati lah. Sama ada tak puas hati sebab paksaan-paksaan yang mula dikenakan pada anak-anak untuk mengambil vaksin, ataupun kita kata paksaan-paksaan untuk supaya boleh kita kata orang yang tertentu saja yang boleh masuk dalam kedai ke sebagainya, diskriminasi. Jadi apa yang penting ialah mereka mewujudkan satu perasaan takut kepada rakyat, takut kepada rakyat, walaupun mereka jelas melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan perlembagaan negara. Jelas melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan negara, dan juga mereka
melanggar kita kata hak-hak kemanusiaan yang jelas. Dan di sinilah kita nak sebut bagaimana keadaan ini, kenapa keadaan ini berlaku. Contohnya Menteri Kesihatan kita kata akan mewajibkan ataupun mewajibkan semua orang, kanak-kanak pun kena, semua sekali lah, 100% Malaysia ni nak kena inject dengan vaksin dia lah. Jadi kita saya mendapat beberapa telefon, kadang-kadang malam-malam, semalam tadi pukul 1 pagi, telefon juga menyatakan kebimbangan. Ada seorang makcik ni, dia bimbang sangat dengan anak dia. Dia kata kenapa perlu kepada wajibkan. Satu bimbang anak, satu bimbang kerja. Semua kaki tangan kerjaan diwajibkan. Diwajibkan ni maknanya kalau tak buat berdosa lah. Kalau tak buat berdosa. Dan sedangkan perkara yang berlaku pada hari ini dia bukan yang qat'i, bukan qat'i. Diwajibkan kenapa? Wallahu alam. Tapi insya-Allah nanti kita dedahkan lah kenapa dia nak wajibkan tu. Nanti kita dedahkan insya-Allah. Tunggu masa je. Kita akan dedahkan kenapa dia nak wajibkan sangat vaksin ni. Kerana kita lihat semakin hari semakin melampau. Dia menggunakan perkataan-perkataan yang menakutkan, sehingga ada di kalangan rakyat yang hidup dalam keadaan ketakutan. Ketakutan, berada dalam keadaan fear syndrome. Dan kita nak tengok di sini dari satu sudut bahawa sebenarnya fear ni, ketakutan ini adalah merupakan salah satu daripada asas kepada setiap kerajaan yang mahu kontrol, mahu menunjukkan kuasa dia, power dia. Jadi mesti ada ketakutan, mesti dia bina sifat ketakutan. Dan inilah yang dibuat oleh semua orang. Kajian-kajian yang dibuat oleh mereka yang pakar-pakar dalam bahagian government sebagainya, contohnya bahawa salah satu daripada perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu dikuasai, dikontrol. Sebab Dajjal memang akhirnya dia nak kontrol. Nak kontrol. Tak cukup sekadar dia kata saya nak ikut patuh, taat sebab baik. Tak cukup, dia kena ada isu fear, takut, fear mongering, orang putih fear, ketakutan. Dan fear inilah merupakan asas kepada setiap kerajaan yang mahu menguasai, yang mahu kontrol, yang menguasai sesuatu. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang memang fitrah kepada manusia. Dia akan rasa takut. Kerana apa? Kerana dia tidak boleh dapat sesuatu yang dia nak atau kehilangan sesuatu. Jadi sini kita lihat, kita tak boleh cakap dengan orang jangan takut. Kalau saya kata pada hari ini, tuan-tuan, perempuan, jangan takut, tolong jangan takut, itu tidak fitrah. Sebab tu kita memang ada perasaan takut tu. Seorang yang berjuang pun, seorang yang berani pun, dia akan ada ketakutan. Sebab ketakutan sifat makhluk. Memang sifat makhluk. Jadi Allah bagi kita sifat takut ni supaya kita dapat bertindak dengan baik, bukan supaya kita jatuh, lemah, binasa, kan? Dan sebab itulah di sini kita lihat bagaimana apabila kita berada dalam ketakutan pada hari ini, pada pandangan saya, insya-Allah mengikut pandangan Al-Quran, mengikut pandangan hadis Nabi, tak apa, takut tak apa. Takut tu bukan satu yang hina, bukan. Takut bukan satu yang tidak biasa. Jadi takut tu satu yang biasa, fitrah. Takut tu satu yang fitrah. Jadi sebab itulah kalau kita ada perasaan takut dalam diri kita, maka itu adalah fitrah. Takut apa, macam-macam lah takut. Sama ada takut kehilangan, kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Mungkin anak-anak kita, takut anak-anak dijangkiti oleh penyakit, ataupun takut anak-anak kita
mendapat bahaya yang daripada sesuatu yang berlaku, ataupun takut kehilangan harta dan pekerjaan. Sekarang ni bila dia sebut siapa yang nak bekerja mesti ada jet contohnya. Kaki tangan kerajaan semua wajib jet contohnya kan. Semua wajib. Suatu yang tidak munasabah. Tidak munasabah. Jadi menteri kita ni dia macam tak boleh fikir. Macam tak boleh fikir. Semua wajib dia kata. Kan kena akan kejar sampai ke lubang cacing lebih kurang gitu kan. Jadi maknanya takut pada pekerjaan, hilang sumber pendapatan, ekonomi, hilang nyawa, dan juga mungkin penyakit-penyakit yang kesayangan yang lain itu adalah merupakan fitrah. So jangan kita rasa ketinggalan, kita tak betul. Itu betul. Jadi sebab tu kita punya nasihat Islam bukan kita tak mau takut. Takut tu memang ada. Kerana takut itu adalah survival instinct. Satu insting. Orang yang takut itu dia akan bertindak untuk nak respon. Untuk respon daripada ketakutan. Kan? Ada yang menjauhi, running away. Ada yang menjauhi daripada ketakutan. Ada yang bersembunyi by hiding. Ada yang takut dia sembunyi, kan? Sembunyikan diri dia. Ada yang bersedia prepping untuk berhadapan dengan bahaya, kan? Jadi itu adalah respon fitrah manusia. Jadi sebab itu nombor satu, memang kita faham bahawa ketakutan adalah senjata yang digunakan untuk kontrol. Untuk kontrol. Jadi sebab itu kita tak perlu bimbang kalau kita ada rasa takut. Faham tak? Jangan bimbang kalau kita rasa takut, itu fitrah. Itu fitrah. Tetapi adakah takut itu sesuatu yang akan memberi kekuatan atau membawa kelemahan dan kebinasaan? Ini perkara yang kita tengok Rasul SAW mengajar kita. Supaya kita sentiasa menjadikan ketakutan itu bukan sebagai sesuatu yang menyebabkan kita lemah. Sembunyikan diri kita. Running away. Kita melarikan diri. Ataupun kita buat sesuatu yang di luar jangkaan, kan. Jadi ketakutan bagi seorang mukmin, bagi seorang mukmin itu semakin takut dia. Ini kita nak tengok solusi dalam Islam. Semakin seseorang tu takut, semakin dia tenang. Semakin takut, semakin tenang. Kalau sebelum ni kita kata semakin susah, semakin tenang. Jadi macam mana semakin takut, semakin tenang? Ini kekuatan. Jadi ketakutan itu yang asalnya digunakan untuk menakutkan kita tadi, menjauhkan kita, melemahkan kita, membuatkan kita gelisah, trauma, panik, menyebabkan kita rasa kita ni tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa lah. Jadi bila kita melihat itu senjata Dajjal. Dajjal senjata macam tu. Dia menakutkan. Saya akan cerita nanti. Mungkin malam ni kot saya cerita. Apa planning dia orang? Saya ulang balik apa cerita dia orang. Dia memang menakutkan. Tetapi takut itu bukan sesuatu yang sebenarnya melemahkan bagi orang beriman. Ini keistimewaan orang beriman. Ajaban li amril mukmin. Kan? Ajaib kepada orang-orang yang beriman itu. Dan apabila diberikan kepada dia kesusahan, kesenangan, maka baik baginya. Maka dia bersyukur. Syakara. Apabila diberikan kepada dia kesusahan, baik baginya, maka dia sabara. Dia sabar. Dua-dua itu baik. Jadi orang beriman ni istimewa. Sebab tu dalam dunia ni, manusia yang paling beriman pada Allah ialah manusia yang istimewa. Kalau kita ada iman pada Allah, tu istimewa lah. Malahan dunia yang ada pada hari ni, kita tengok dunia hari ni, bangunan besar-besar tu, mungkin kita kata orang bukan beriman memilikinya. Tentera yang paling hebat mungkin orang yang tidak beriman memilikinya, kan, orang yang bukan Islam. Kita tengok kereta dia besar, rumah dia besar, kita ni mungkin tak ada apa pun, kan. Tak ada apa pun. Kita kata orang Islam ni lekeh. Tak. Wujudnya dunia ini, adanya dunia ini, tidak kiamat lagi dunia ini, kan. Masih lagi berfungsi dunia ini, masih lagi boleh bergerak kita semua. Tidak ada kebinasaan dunia ini. Kenapa? Kerana adanya orang beriman.
Allah pertahankan dunia ini daripada kebinasaan. Masih lagi kita boleh hidup. Tiap-tiap hari masih ada matahari yang terbit. Malam-malam ada bulan. Kan? Ada cahaya. Ada udara. Ada pokok-pokok. Semua ada hidup. Kehidupan dunia ni. Dan langit. Seluruhnya. Kenapa masih lagi wujud sampai hari ini? Kerana adanya orang beriman. Kalau semua orang dah tak beriman, kalau semua orang dah kafir, orang beriman, mati semualah katalah, maka Allah pasti binasakan dunia. Allah pasti binasakan dunia ni. Jadi kita kena rasa, sebenarnya kewujudan dunia ni bukanlah sebab kerana orang-orang kafir yang ada, dia menguasai dunia, nampak macam hebat, dia pegang kuasa, dia pegang jadi ketua, dia pegang jadi menteri, dia boleh cakap apa saja dia nak cakap. Tak fikir, dia hanya pentingkan bisnes dia, komisen dia saja. Daripada perniagaan dia tu, syarikat dia, kita ingat macam dia yang kontrol. Kita ingat macam dia yang berkuasa. Dia boleh cakap apa sahaja dia nak cakap. Kita nampak macam dia yang hebat. Macam dia ada tentera, Amerika ada tentera, China ada tentera. Macam saya teringat, salah bekas Menteri Pertahanan kita, dia kata kapal Malaysia ni kecil sangat berbanding dengan kapal China. Sehingga siapalah kita nak lawan China. Itu menteri yang hanya melihat dari kacamata dunia, fizikal. Sedangkan wujudnya dunia ini, masih ada lagi apa yang berlaku pada hari ini kerana orang beriman ada. Kalau tak ada orang beriman, tak ada orang Islam, maka Allah pasti hancurkan dunia ni. Nabi kata apa? Kan? Dunia tidak akan hancur sehinggalah tidak ada seorang pun yang boleh menyebut Allah, Allah, Allah. Maknanya Allah, perkataan Allah tu pun tak disebut. Maknanya dah tak beriman, tak Islam, maka Allah akan kiamatkan dunia ni. Nampak? Jadi sebenarnya, kenapa kita nak takut dengan manusia? Kerana mereka hidup ni kerana orang beriman hidup. Kenapa nak takut dengan Dajjal? Dajjal tu boleh hidup sampai sekarang, boleh bergerak, boleh memerintah dia punya tentera dia. Kerana orang beriman, kita yang beriman ni. Jadi bila melihat akan hakikat itu, maka barulah kita boleh melihat bahawa sesungguhnya semakin dia bagi ketakutan, paksa, semakin dia cakap macam-macam, nak wajibkanlah, nak apa kan, maka semakin tenang, semakin kuat. Bukan semakin takut, semakin kuat. Kenapa semakin kuat? Kerana kita semakin dekat dengan Allah. Orang beriman ni, dia menghadapi sesuatu semua tu dengan pandangan iman. Nurul iman, nurul Islam. Jadi bila dia melihat sesuatu tu, contohnya tak kira lah siapa, menteri kesihatan, cakap apa, dia kata nak paksa semua. Hatta dia nak paksa, nak tangkap, nak bunuh sekalipun rakyat Malaysia ni, dengan secara paksa. Bila kita mendengar, maka kita iman seorang yang mukmin tadi dia akan semakin naik. Inilah tanda Allah nak uji keyakinan aku pada dia. Maka semakin ditakut-takutkan, maka mungkin bertambah iman mereka. Sebab tu Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat dia kan, kita baru ingat lagi bagaimana keadaan ketika nak peperangan. Maka orang-orang kafir, orang munafik kata, wahai kamu semua orang beriman ni, orang Islam, sesungguhnya orang-orang musyrikin sedang mengumpulkan manusia-manusia untuk menghancurkan kamu. Maka apa kata Allah SWT firman berkenaan dengan hal ini? Apa jadi kepada orang-orang yang beriman tadi, para Rasulullah? Tidak lain bertambah. Fazadahum imana. Mereka bertambah iman. Iman bertambah. Kemudian waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung aku. Cukuplah Allah sebagai pemelihara aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia boleh paksa tak? Dia boleh paksa sekadar yang dia boleh, diizinkan Allah sahaja. Jadi sebab itulah orang-orang beriman, apabila mereka ditakut-takutkan,
maka dia bukan semakin lemah, takut, makin panik, makin ke depan, makin naik, makin berani. Kerana dia bersama Allah. Dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia orang tak ada bersama Allah, tak ada. I don't think dia bersama Allah pun. Ucapan bismillah pun tak ada. Ucapan dia bismillah pun tak ada. Tak ada nama Allah. Saya yakin. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, and fear itu, ketakutan itu adalah merupakan senjata yang digunakan oleh Al-Masih Dajjal kepada orang-orang yang terputus hubungannya dengan Allah. Tapi kalau sekiranya kita mempunyai hubungan dengan Allah yang kuat, maka kita akan bertambah keimanan kita. Apa yang paling kuat dia boleh buat? Kita akan kehilangan, mungkin kehilangan dunia yang kita sayang. Maka kehilangan dunia yang kita sayang itu adalah merupakan sebahagian daripada ujian Allah. Allah memang nak uji kita. Bukan dia yang mengambil nyawa kita, bukan. Nyawa kita ni Allah yang ambil. Bukan dia yang merampas kesihatan kita, tak. Kesihatan kita ni Allah yang punya. Semua Allah punya. Jadi kenapa nak perlu kepada perkara yang menakutkan kita tadi? Ya sebab itulah tuan-tuan puan-puan Allah, saya sebut kat sini, orang beriman bila takut-takutkan dengan berbagai perkara, maka dia tidak akan bertambah gentar. Dia bertambah kuat. Kenapa dia kuat? Kerana dia ada Allah. Kerana dia ada Allah. Macam mana nak lawan benda ni kan? Macam mana kita nak lawan benda ni? Baik, Allah. Takut ni adalah amalan hati. Takut ni amalan hati. Maka amalan hati ni dia tidak boleh hanya sekadar kita teori je. Teori. Jadi hari ni ramai pakai teori. Kan ada semalam ada satu orang dia telefon bincang panjang juga. Kan. Bagaimana cara nak cuba Malaysia ni kan. Malaysia ni nak cuba dapat bina semula lah kan daripada orang-orang yang dajal ni. Kan, panggil dajal ni kan. Jadi banyaklah cadangan-cadangan dia buat ni buat tu apa semua. Saya kata semua cadangan tu teori je. Teori yang tak jejak on the ground. Kenapa tak jejak on the ground? Sebab agenda tak jelas. Satu tak jelas dalam hidup. Apa kita nak capai? Apa yang kita buat? Malaysia ni, hala tuju Malaysia ni macam mana? Macam mana hala tuju negara? Macam mana hala tuju dunia? Tak jelas. Bila tak jelas maka dia berpusing lah. Pusing. Kita kena kuatkan ekonomi kita supaya kita boleh kontrol. Kita kena buat, kita panggil apa? Digital cryptocurrency kita punya sendiri. Kita buat cryptocurrency kita. Kita buat sistem ni kita buat macam-macam lah. Education anak-anak kita sebagainya lah. Bagus, bukan tak bagus. Betul lah, maknanya kita kena ada sistem kita yang kita boleh menguasainya kan. Tetapi adakah itu penyelesaian dia? Penyelesaian yang hakiki bukan yang itu. Penyelesaian hakiki di fasa kelima ni kita nak bangkit. Islam nak bangkit ni maknanya penyelesaiannya bukan hanya sekadar sesuatu yang juz'iyah, satu yang bersifat terpecah-pecah, tercabang-cabang. Jadi mesti penyelesaian yang menyeluruh, agenda yang menyeluruh. Jadi di sinilah kita kena lihat bagaimana apabila seorang itu tidak memahami agenda kebangkitan akhir zaman ini, maka dia akan buat solusi yang temporary je. Okey, contoh kita kata sekarang ni kita sebut pasal kan vaksin paksa. Kan? Kita sebut pasal diskriminasi digital currency, digital card, digital ID. Kita ingat tu ke? Lepas ni ada lagi hebat lagi. Lepas ni ada hebat lagi. Digital certificate. Digital certificate ni dia akan berkembang. Dia akan berkembang lagi. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya dia ada lagi. InsyaAllah malam nanti kot saya akan cubalah buat sesi ceritakan kepada kita bagaimana kita perlu, kita akan berhadapan dengan ketakutan, sindrom ketakutan ini. Ya sebab itulah pada hari ini sebenarnya saya pun tidaklah berapa sihat lagi. Cakap pun tak boleh kuat sangat. Cakap kuat sikit je Allah izin batuk nanti. Jadi saya nak cuba
ingatkan diri saya dengan diri tuan-tuan sekalian. Saya bagi satu contoh. Antara perkara yang menjadikan kita benar-benar ada kekuatan, daripada ketakutan, daripada ancaman, daripada apa sahaja. Saya ulang lagi sekali. Kan? Apakah kekuatan kita? Kekuatan kita bila kita bersama Allah. Bila kita bersama Allah, itu kuat. Nanti orang kata ni teori lah, teori. Betul. Dia akan jadi teori kalau dia tidak menyentuh hati kita. Dia tidak menyentuh hati kita, dia akan jadi teori. Jadi macam mana nak menyentuh hati kita? Maka selain daripada kita ada ilmu, daripada ilmu kita perlu ada zikrullah. Mesti ada zikrullah. Sebab zikir itu adalah sesuatu yang akan meresap ke dalam hati kita. Dan hati kita itulah sumber kekuatan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita tidak ada kekuatan hati, kita akan lemah. Walaupun kita sembahyang tiap-tiap hari, baca Quran, baca Quran tiap-tiap hari. Saya ingat saya kena tukar kepada ni lah. Tak boleh. Saya nak tukar kepada baik, saya tukar tadi guna Unify. Dia tak kuat sangat agaknya. Baik, jadi Allah SWT. Jadi kita nak kena tengok tentang kekuatan tadi. Tuan-tuan dan puan, kenapa kita takut? Sebab hati kita takut. Maka takut ini adalah amalan hati. Untuk kita membina kekuatan hati, kita perlu kepada zikrullah. Zikrullah. Jadi zikrullah ni jangan main-main. Saya bagi satu contoh. Bila Allah izin tak kuat sangat segini apabila Allah izin saya demam. Demam beberapa hari yang lepas lah. Ni pun masih lagi, badan masih lagi ada kurang segar sikit. Jadi sampai satu peringkat saya berfikir, masa tu lah saya fikir agaknya kalau orang yang biasa sakit ni macam gini agaknya, lagi teruk lagi, mungkin lagi teruk lagi. Lagi teruk lagi mungkin. Jadi saya pun kata, apa kekuatan orang yang sakit ni? Orang sakit ni kat mana kekuatannya? Allah bagi kita rasa sakit sikit lah. Jadi kat mana kekuatan orang sakit? Jadi saya pun fikir balik. Tidak lain tak bukan, iaitu apabila kita berserah pada Allah, kita kuat. Kita boleh sabar. Sakit ni, contohnya kesusahan ni, nombor satu kena sabar. Kena sabar. Lepas tu kena redha. Redha kena ikhlas. Jadi sabar ni, maksud sabar ni lah kita sentiasa dalam keadaan kita kata berlapang dada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak tahu tuan-tuan boleh try buat. Bila kita sakit tu, ataupun bila kita dah dalam keadaan tak boleh buat apa-apa dah. Tak boleh buat apa-apa dah, main sakit, terbaring, duduk atau baring aja, ataupun kita berada dalam keadaan satu masalah yang tak boleh buat apa-apa dah. Tapi kita dalam keadaan susah, maknanya kita tak, contohnya macam benda yang kena kat kita kan. Macam Nabi Yunus AS duduk dalam ikan, tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh apa, maka dia pun sebut ke Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Cuba tuan-tuan, bila sakit tu, bila rasa tak boleh buat apa dah, kita dah Allah izin dengan qada qadarnya itu, kita tak boleh nak buat apa kan. Cuba baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita rasa hati kita, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca banyak-banyak sampai tertidur. Kalau kita baca dengan sepenuh keimanan kita, kita akan rasa perasaan tenang, perasaan boleh sabarlah, boleh sabar. Susahnya ni sikit, takut ni, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Jadi apa yang berlaku tu bukan sebab Allah yang
maha bersih, maha suci daripada kelemahan, tapi sebab kita yang zalim pada diri kita sendiri. Bacalah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi baca. Nanti Allah akan campakkan ketenangan dalam hati. Ini maksud kekuatan. Ini maksud kekuatan. Jadi walaupun sakit tapi dia dalam keadaan tenang dan kuat. Walaupun sakit, tak boleh gerak dah. Kepala pening lah, itches satu badan kan. Lengah-lengah satu badan semua sekali. Tapi bila baca tu kan, kita ingat Allah balik. Kita ingat Allah yang Maha Berkuasa, kita jadi kuat pula. Kemudian ada pula berlaku kes baru-baru ni apabila ancaman-ancaman kan. Mungkin ada orang ancam, polis nak tangkap lah kan, ada orang nak siasat lah kan. Saya punya ada satu klip video, saya tak ingat siapa yang mana satu, tapi klip video tu diugut oleh beberapa orang netizen nak bawa kepada pihak PDR JAKIM lah, pihak PDRM lah, apa sebagainya kan, diugut kan, minta ambil tindakan sebagainya kan. Klip video saya lah. Saya pun tak tahu klip video yang adakah betul-betul ni kan, tapi agaknya terasa hati dia lah kan. Mungkin saya cerita pasal menyembunyikan ilmu menyembunyikan kebenaran. Jadi bila dia cakap macam itu kan, dia tunjukkan ada power nak kacau kita, nak kontrol kita, nak pukul kita, nak tangkap kita, nak bunuh kita, nak whatever lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca. Sampai satu peringkat kita akan merasai tenang. Tenang dengan bacaan, dengan zikir itu. Tenang itu kekuatan. Kita dah boleh kuat dah, kita dah boleh sabar dah. Malahan kalau kita perhatikan, kadang-kadang Allah bagi pula miracle. Miracle ni apa ni? Allah bagi maunahnya, pertolongannya, karamahnya. Tapi tak adalah saya nak kata saya dapat miracle apa, tak adalah. Tapi nak sebut sini kan, bila kita baca tu sampai peringkat Allah SWT kesian kat kita. Ini kekuatan. Ini kekuatan. Sebab memang senjata dia adalah ancaman, senjata dia menakutkan. Sampai orang yang takut ni kita kena lari masuk hutan apa semua kan. Kalau dia nak ancam nyawa kita tu tak tahulah kan. Tapi nak sebut sini sampai bangga kita takutlah, tak boleh lah ustaz, macam mana ni ustaz, kita nak kena buat ni kan. Sebab kan mula-mula sekali bila berlaku sesuatu yang menyusahkan kita, menakutkan kita, menyakitkan kita, nombor satu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila kita tak boleh buat apa dah, kita lepaskan dia kan, tak boleh buat apa. Maksudnya Allah dah jadikan itu sebagai qada qadar kita. Maksudnya Allah tetapkan kita berat dan sakit sebagainya. Kemudian bila orang ancam kita, orang nak kenakan kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Baca banyak-banyak kali. Ini kekuatan. Jadi bila kita faham yang ini, tak kira siapa dia, kerajaan ke, global ke, siapa pun dia akan tunduk pada Allah. Jangan takut. Kalau mati, memang dah ajal kita mati. Kalau kita tak dapat hilang sesuatu, memang dah Allah tetapkan hilang sesuatu, bukan dia. Bukan dia yang bagi rezeki kat kita. Jadi sebab tu, apabila kita faham yang ini, maka barulah kita boleh berani, bersifat al-jari'. Jari' ni apa? Berani. Seorang mukmin mesti berani. Kenapa seorang mukmin itu berani? Bukan dia tak ada takut dalam hati dia. Takut ni fitrah. Dia berani kerana dia ada Allah bersama dia. Dia ada Allah bersama dia, dia berani. Allah redha dia berani. Dia tahu dia bersama Allah. Dia aniaya. Dia tahu dia menegakkan Islam. Dia tahu. Maka dia berani. Dia jari' ni berani. Memang kita kena bersiap jari' ni berani, kena ada. Tapi berani ni bukan mana tak takut. Tapi takut itu takut itu disalurkan kepada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca dia sampai dia menjadi darah daging kita. Malakah dia panggil. Darah daging kita. Jadi ini satu kekuatan. Baik. Sebab tu saya nak ulang di sini. Benda ni penting penting. Ini sebagai mukadimah lah. Malam sekarang kita akan bincang tajuk takut ni. Baik. Kekuatan-kekuatan dalam kita mengingati Allah.
kekuatan dalam mengingati Allah. Nombor satu, kita hendaklah merasakan bahawa kita sentiasa bertawajuh kepada Allah. Itu nombor satu. Apa maksud bertawajuh? Bertawajuh ni maknanya kita sentiasa menghadap Allah. Itu nombor satu. Kekuatan. Kita berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lidah aja baca. Hati tempat lain. Itu tidak menghadap Allah. Tidak menghadap Allah. Menghadap Allah ni hati kan, merasai bahawa kita sedang bercakap dengan Allah, bersama dengan Allah, memuji Allah. Kita sedang memuji Allah, membesar, mengagungkan Allah. Itu kan, apa namanya, kita kata hati yang bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali, kita mesti bertawajuh kepada Allah dan menghadap Allah. Baik. Apabila kita tengok menteri cakap, apa menteri cakap? Dia kata begini. Semua penjawat awam, siapa yang tak ambil suntikan ini, tak kira siapa, maka dia akan dipecat. Contohlah, kita pula penjawat awam, yang cakap tu menteri, diwajibkan, contohlah. Maka kita takut. Kenapa kita takut? Kerana menteri cakap. Kita pula KKM juga, bekerja di hospital contoh. Kalau tak nak ambil, macam mana? Kena buang lah, kan? Jadi kita nak tengok menteri tu, jangan tengok menteri je. Tengok menteri tu makhluk Allah. Menteri tu makhluk Allah. Dia sedang bercakap sesuatu yang melanggari, melampaui batas. Dia sedang bercakap sesuatu yang zalim. Maka bila dia cakap sesuatu yang zalim, kita tahu Allah ni maha adil. Allah maha adil. Maka bila melihat menteri, kita bukan hanya melihat menteri, kita melihat adanya Allah yang mencipta menteri, yang berkuasa ke atas menteri. Nyawa dia pun Allah pegang. Kesihatan dia tu pun Allah pegang. Kalau kita ramai-ramai pakai doa, dia sakit dia. Boleh try, nak try. Kalau kita pakai doa, Ya Allah, kalaulah dia hanya merosakkan umat ini, maka Ya Allah, Engkau ambil lah nyawa dia. Boleh ambil nyawa tu. Allah perkenankan doa orang yang jangan main menteri. Kamu buatlah zalim. Silakan buat zalim. Tapi doa orang zalim ni tak ada hijab. Tak ada hijab. Setiap suntikan yang ada tu, yang menyebabkan sakit dan meninggal dunia, yang dia tidak mengaku, satu pun tak mengaku. Semua bukan. Maka kita ingat, bukan dia yang mengatur semua, Allah yang mengatur. Jangan ingat doa orang-orang zalim ni Allah tak dengar. Jadi bila kita melihat menteri, tawajuh kepada Allah. Kita melihat menteri, hati kita menghadap Allah. Mari kita tahu ini adalah makhluk Allah. Kalau dia buat jahat, itu dia dengan Allah lah, kan? Dia dengan Allah. Kita tak perlu nak takut sangat pada dia tu. Jadi maknanya nombor satu, kekuatannya lah apabila kita boleh menghadapkan hati kita kepada Allah. Itu kekuatan tawajuh tadi. Jadi apabila kita bertawajuh kepada Allah, maka zikir itu dah jadi satu kekuatan. Jadi ini yang kita nak. Sebab tu kita banyakkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kan? La haula wala quwwata illa billah, kan, contohnya. Baik. Jadi itu nombor satu ialah tawajuh. Untuk kita bertawajuh kepada Allah tadi, maknanya segala yang berlaku ni kita nak hubungkan dengan sifat Allah, perbuatan Allah sebagainya tadi. Maka timbul beberapa sifat hamba. Bila kita bertawajuh dengan Allah, timbul satu sifat hamba. Apa sifat dia? Yang pertama sekali, kita menyerah pada Allah. Menyerahkan diri kita kepada Allah. Yang pertama sekali, kita serahkan diri kepada Allah. Sebab tu kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah yang menjadi pelihara aku. Cukuplah Allah yang menjadi ketua, penguasa aku. Cukuplah Allah yang memberikan pertolongan, kemenangan pada aku.
Cukuplah Allah kan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita baca dengan penyerahan hati, hati serah pada Allah. Itu maksud tawajuh tadi. Bila serah hati tadi, maka jadilah hati kita kuat. Kuat hati kita. Hati kita kuat. Sebab tu di akhir zaman ni, kita nak dapatkan ma'unah dan karamah, pertolongan dan kemuliaan, bantuan daripada Allah itu, kita perlu pada hati yang benar-benar menyerah diri kepada Allah, bertawajuh kepada Allah, dan kita menyerah diri kepada Allah. Kemudian yang seterusnya ialah kita sebagai hamba Allah, adab kita, hendaklah kita yakin yang kita menyerah diri kepada Allah, kita nak mengenal Allah, nak belajar kenal Allah lah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, kemudian yakin. Jadi bila tengok dia tu, kan, dia tu apa? Dia nak menguasai Al-Jabbar. Kan? Dia menteri, dia kata dia Al-Jabbar, dia boleh menguasai kita. Kan? Aku ada jawatan, aku ada pangkat, aku boleh kuasai kamu. Sebab apa? Aku ada pegang jawatan. Kan? Jadi menteri jadi apa? Maka Allah, kan, Al-Jabbar yang sebenar. Dia ni, kan, baru menteri je Al-Jabbar. Maka kita, kan, kita pun mengenal Allah. Ini Jabbar, sifat Allah Al-Jabbar. Engkau boleh cakap macam ini kan, sebab engkau menteri. Allah, kan, maha menggagahi. Al-Jabbar. Tengok sifat dia garang, ganas. Allah maha ganas. Al-Muntaqim. Allah maha mengazab. Allah maha menghancurkan. Allah maha membinasakan. Jadi kalau dia hebat macam mana pun, Allah maha hebat. Pada masa itulah kita mula kenal Allah, sifat Allah, dan kemudian kita yakin dengan sifat Allah tadi, dengan perbuatan Allah. Kalau dia kata kita akan mengeluarkan, walaupun dia kata kita mewajibkan semua sekian, kena ambil, kena buat, kena ikut, kan? Jadi macam nak menguasai, kan? Al-Jabbar. Jadi Allah Al-Jabbar, Allah yang sebenar-benarnya, maha menggagahi, maha menguasai. Al-Qawi. Jadi bila kita melihat sifat yang ada pada dia tu, kita pun, kan, hubungkan dengan sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah, dan kita yakin, maka hati kita sikit pun tak kisah dia. Sikit pun tak kisah. Itu kekuatan. Kita terus sebut, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, sesungguhnya dia berlaku zalim. Aku hari ini dibuang kerja. Katakan, aku hari ini dibuang kerja. Biiznillah, dengan izinmu ya Allah. Aku mohon, aku serahkan pada engkau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca banyak-banyak. Kalau katakanlah kita diberhenti kerja, maka yang pertama sekali, Allah SWT akan ganjarkan kita dengan pahala yang banyak. Yang pertama. Yang kedua, Allah SWT akan tolong kita, bantu kita, mudahkan urusan kita untuk dapat rezeki yang lain. Sebab kita tak bergantung dengan manusia. Dia buang kerja kita, buanglah. So what? Buanglah. Tak apa. Allah yang bagi rezeki, bukan dia. Yang ketiga, Allah akan binasakan dia. Allah akan hukum dia. Sebab dia menzalimi kita. Perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir tu macam biasa je. Tapi tiga benda at least lah Allah akan bagi kat kita sebab kita berserah pada dia. Berserah pada dia. Yang pertama sekali, Allah bagi ganjaran. Allah bagi ganjaran, bagi pahala yang iman kita tadi. Yang kedua, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Sebab kita dah menyerah pada dia, kan? Kita tak bergantung dengan makhluk. Aku kerja ni bukan rezeki ni, bukan carry yang bagi. Keluar nama pula, kan? Aku bagi kerja ni bukan dia yang bagi. Allah gantilah. Dan yang ketiga, Allah akan hukum dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita ingat tak ada apa-apa. Ada. Hidup dia tak tenteram. Hidup lepas tu saya menyuruh kepada semua pemimpin yang zalim, kembalilah kepada iman pada Allah, takwa pada Allah. Semua pemimpin yang zalim, semua pemimpin yang zalim, jangan ingat kamu ada kuasa. Allah yang maha berkuasa. Jadi yang kedua ialah kita mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yakin, dan kemudian kita pun berzikir tadi. Kemudian yang ketiga ialah kita sentiasa meningkatkan ikhlas kita. Yang ketiga, ikhlas. Bila zikir tu ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ini maknanya
Kita membersihkan daripada segala yang lain. Allah buang kita kerja daripada kerja A, janganlah kita kata, ya Allah gantikan aku kerja B. Tak payah minta. Buat ni kerana Allah je. Allah bagi kerja B, alhamdulillah. Tak bagi pun tak apa. Tapi kita buat ikhlas. Kita rendah diri kepada Allah, kita ikhlas. Ikhlas tu kekuatan. Walaupun susah, kita tahu Allah takkan biarkan kita. Mungkin susahlah sikit banding dengan orang-orang yang sebelum ni mungkin gaji banyak kan. Bila dia kena buang tu, contoh kena buang kan. Tapi kita ikhlas, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi kita nak sebut kat sini bagaimana ini kekuatan. Ikhlas tu kekuatan. Ini boleh istiqamah. Istiqamah. Kemudian seterusnya ialah kita sentiasa dalam zikir-zikir kita tu sentiasa memastikan kita fokuslah, hadir hati kita. Hadir hati kita ni maknanya bila kita nak baca tu kan, kalau dah banyak sangat kita baca, jangan hanya sekadar semua baca kosong. Hati kita mesti ikut sama, baca sama. Dia macam inilah. Dia kata daripada lidah kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hati kita ikut sama. Hati kita pun baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampailah pergi ke perasaan kita. Perasaan kita, hal-hal perasaan kita rasa tenang, rasa kuat, rasa menyerah ke Allah, rasa ikhlas. Itu zikir dah mula meresap ke dalam perasaan kita. Bila dah meresap perasaan, dia akan pergi ke seluruh sel-sel dalam tubuh badan kita ni. Maka seluruhnya akan berzikir. Mata berzikir, telinga berzikir, semua berzikir. Tapi kita tak dengar lah telinga berzikir macam mana kan. Telinga boleh cakap tak ni? Boleh cakap tak? Awak tak boleh pula kan. Dekat akhirat nanti, mulut dikunci, anggota lain semua boleh bercakap. Kan? Anggota lain semua boleh bercakap. Macam mana dia bercakap? Adalah cara dan kaedah dia. Kan? Tapi kita tak boleh dengar lah di sini. Tapi maknanya, apabila perasaan kita telah bersama-sama dengan zikir tadi, maka anggota badan kita ni akan terangsang untuk berzikir. Tangan berzikir. Apa tanda tangan berzikir? Tangan tidak akan bermaksiat pada Allah. Dia tak akan buat maksiat. Kalau selalunya dia panjang tangan kan, panjang tangan, contohnya dia nak curi orang, curi barang orang. Bila dia dah mula berzikir, dia tak akan curi dah. Tangan dia tu akan terkawal dengan iman dia. Mata sentiasa nak tengok benda haram, benda tak betul kan, benda-benda yang Allah tak bagi tengok kan, dia nak tengok je kan. Jadi bila mata berzikir, mata tak tengok dah. Allah pelihara mata. Bila perasaan kita telah mula meresapi dalam zikir tadi, maka dia akan mula pergi kepada anggota badan kita. Akhirnya anggota badan kita akan duduk dalam keadaan berzikir. Maknanya sentiasa dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekuatan. Ini kekuatan. Datanglah Dajjal, tak boleh kacau. Tak boleh kacau kekuatan ni. Tak boleh kacau, siapa pun tak boleh kacau. Jadi ini satu perkara yang kita nak sama-sama. Dan yang terakhir sebab sini ialah mestilah berada dalam keadaan apa gambarkan tadi, iaitu istiqamah. Istiqamah yang susah. Istiqamah yang susah. Jadi ada soalannya, macam mana kalau nak istiqamah kan? Macam mana nak istiqamah? Istiqamah ni mesti ikut daripada mula tadi, step-step tadi tu. Dan kemudian selepas tu, dan kita kena buat sesuatu sehingga kita rasa dalam hati kita keseronokan dia, kenikmatan dia, baru kita boleh istiqamah. Tapi di mana kekuatan istiqamah? Kekuatan istiqamah bukan pada amalan kita. Kita kuat beramal, kita kuat baca Quran, kuat, itu bukan kekuatan istiqamah. Sebab kita buat amalan kuat macam mana pun, dia tak boleh istiqamah. Jadi istiqamah ni apa? Istiqamah ni adalah karamah yang Allah beri kepada seseorang. Iaitu kemuliaan yang Allah beri kepada seseorang. Sebab tu kita kata, kenapalah saya tak boleh istiqamah? Saya semayang tak boleh istiqamah, nak bangun malam tak istiqamah. Rupanya Allah tak anugerah lagi istiqamah pada kita. Maka macam mana nak istiqamah tadi? Hati kita, fikiran kita, kehidupan kita ni mesti sentiasa merasa bahawa kita ni memerlukan kepada taufik Allah. Kita jangan rasa kita yang berzikir. Kita rasa Allah yang memberi kekuatan kepada kita untuk berzikir. Kita rasa Allah yang sebenarnya memuji diri dia melalui kita. Bila kita sebutkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bila kita baca zikir kan,
Kita jangan rasa kita yang berzikir. Hakikatnya Allah yang berzikir. Allah yang memberi hidayah kat kita, Allah yang memberi taufik kat kita, Allah yang memberi kekuatan kat kita sehingga kita boleh berzikir. Maka kita rendah hati pada Allah, rasa kita lemah, rasa kita perlukan Allah, rasa kita rendah diri pada Dia, rasa kita hina, rasa kita tak mampu. Rasa tak mampu. Jadi rasa hamba tu, itulah punca istiqamah. Ini rahsia. Rahsia untuk istiqamah ni ialah bila kita rasa kita hamba Allah, perlukan hidayah Allah, perlukan taufik Allah, perlukan pertolongan Allah, perlukan kekuatan daripada Allah. Kita lah hina, kita lah lemah, kita lah serba kekurangan, kita tak kuat. Walaupun kita duk zikir, duk macam-macam tadi, semua Allah bagi kat kita. Maka itulah asbab untuk Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. Istiqamah ni bukan sebab amalan yang kuat, tapi kerana Allah bagi anugerah. Jadi sebab itulah kenapa orang tu tak boleh istiqamah. Sebangun malam hari ni kuat, besok tak boleh pula. Kenapa? Kerana Allah tidak anugerahkan lagi istiqamah. Kerana dia rasa dia semayang tu, dia bangun malam tu, dia yang bangun. Tak, dia tak rasa lepas tu. Begitu sepatutnya dia rasa Allah yang beri kekuatan untuk dia bangun. Dia rasa macam tu. Jadi orang yang boleh istiqamah ni ialah orang yang ada tauhid, mentauhidkan Allah. Bismillah. Orang yang boleh mentauhidkan Allah, barulah Allah bagi dia kekuatan istiqamah tu. Bukan saja istiqamah, dia meningkat amalan dia. Itu lebih hebat. Jadi inilah yang kita kena tengok pelan-pelan dalam tarbiyah, kita kena tengok begitu, insya-Allah. Jadi salah satu lakon insya-Allah untuk pada hari ini. Pertama, dia makin lama cakap, dia makin tekak, makin kering. Jadi insya-Allah, insya-Allah kalau ada kesempatan malam ni saya sambung sikitlah. Kemudian tajuk fear tu, saya akan ulang balik apa yang pernah saya sampaikan berkenaan dengan perancangan mereka, termasuk agenda 21 yang mereka sedang buat. Saya nak sama-sama supaya kita dapat merasai, jangan kita jadikan ancaman-ancaman, ketakutan-ketakutan dan perancangan jahat mereka itu sebagai yang melemahkan kita. Dan malahan segala yang mereka buat itu memperkuatkan kita. Apa maksud memperkuatkan kita? Yang pertama, dekat dengan kemenangan. Allah nak bagi menang dah dekat dah. Lagi kejam dia, lagi kuat. Dia punya ni kita kata, dia punya ujian-ujian tu lagi cepat, lagi dekat dengan kebangkitan dan kemenangan. Kemudian yang kedua, kita lagi dekat dengan Allah. Lagi dekat dengan Allah maknanya kalau kita memang sampai ajal kita matilah, mati kita jumpa Allah dah. Baik, itulah tu insya-Allah sikit sebanyak pada pagi ni saya minta maaf. Cakap tak berapa ni, kemudian suara pun tak boleh nak kuat sangat. Jauh yang dengar jauh, tapi insya-Allah cubalah tuan-tuan dan puan. Allah bagi kita apa yang kita mampu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk istiqamah. InsyaAllah mudah-mudahan. Sebelum tu terima kasihlah kepada saudara-saudara tuan-tuan perempuan yang banyak. Ada yang memberi macam-macam. Ada yang menghantar apa namanya, ubat-ubatan. Ada yang bagi makanan pun ada. Ada yang bagi oksigen, macam-macam. Jadi cukuplah insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan jazak kepada semua yang membantulah. Insya-Allah saya pun dalam proses nak recover. Sebenarnya hari ni masih lagi tak boleh nak ni, tapi saya rindu nak jumpa dengan tuan-tuan perempuan kat FB. Ramai yang ada bertanya. Jadi kata tak apalah, kita cakap pelan-pelan pun tak apalah. Yang penting dapat bertemu dengan tuan-tuan perempuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita istiqamah, insya-Allah, sehingga kita mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah. So, akhir zaman, setiap yang berlaku bukan melemahkan kita. Setiap yang berlaku bukan menjadikan kita takut, trauma, ataupun menjadikan kita ni orang yang tak boleh nak buat apa-apa lah, kan. Tapi setiap yang berlaku akan meningkatkan lagi kekuatan kita. Lagi dibantai, lagi kuat. Kenapa? Kerana kita ada Allah. Sebab yang beri kekuatan dia Allah, kan. InsyaAllah. Aku li qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa ihdiha subulaha wamla'aha min rikal ladzi la yakhbu wa shrah suduraha kaidil iman wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbih qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.